Okey, baik. So, saya mulakan. Saya Idris dari Citron Technologies. Sekarang sebagai Head of EC Malaysia. EC tu e-commerce sebab main business untuk Citron adalah e-commerce lah. Dan saya akan cover untuk topik kali ini adalah berkaitan dengan line following robot. Okey. So, tempoh perkongsian pagi ini adalah selama 2 jam daripada pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya. Tak perlulah tunggu sampai habis pembentangan. Boleh saja terus tanya. Jangan malu-malulah. Okay. Okay, so kita mula dengan sensor. Sensor optical. So, sensor ni adalah satu elemen yang penting lah untuk mobile robot ataupun line following robot. Okay, dan untuk jenis robot yang boleh ikut garisan, selalunya kita akan gunakan optical sensor lah. Itu yang paling senang dan dia punya cost pun murah. Okay? Jadi secara umumnya optical sensor ni dia ada dua komponen. Ada dua komponen elektronik. Okay? Yang first adalah transmitter. Boleh nampak transmitter yang ni, dia punya LED tu warna cerah sikit. And then lagi satu adalah receiver. Okay, selalunya receiver ni lebih gelap lah. Dan ini adalah simbol dia. Simbol untuk transmitter dan simbol untuk receiver. Kalau kita tengok simbol pada transmitter ni, dia seperti LED yang biasa tu. Siapa yang pernah guna LED yang keluar cahaya tu, memang sama, simbolnya sama. Okay. Dan untuk receiver pula, kalau kita tengok simbol dia, dia lebih kepada macam bentuk transistor sikit. Cumanya dia dua kaki. Kalau transistor selalunya 3 kaki. Okay. So mana kaki yang ketiga dia adalah yang arrow ni. Arrow ni menunjukkan terima cahaya. Okay. Cahaya daripada transmitter lah. Okay. Dan untuk komponen elektronik ni, komponen berbentuk LED ni, dia boleh sama ada cahaya ni boleh mengeluarkan cahaya yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak. Okey, yang nampak tu yang selalu kita lihat lah. Kita boleh nampak color dia warna hijau ke, warna putih ke. Okey. Dan kalau yang tak nampak tu kita panggil infrared. Selalunya kalau kita selalu dengar IR sensor kan, IR tu adalah infrared lah. Infrared tu kita tak boleh tengok dengan mata kasar kita. Kita tak nampak. Walaupun dia ada cahaya yang dia pancarkan, cahaya IR tu, tapi kita tak nampak. Kalau kita nak tengok boleh. Kalau nak kasih nampak cahaya tu, kita kena guna kita punya phone. Okay, kita punya handphone ni ada kamera kan. Kita buka kamera. Kita tengok melalui kamera tu. Nanti boleh nampak ada cahaya. Macam cahaya putih sikit. Kat situ baru nampak lah. Selalunya kita buat macam tu untuk kita nak check sensor tu okey tak, masih berfungsi ataupun tidak. Sebab kalau kita tengok dengan mata kasar, kita pun tak tahu ini ada ke tak ni dia punya cahaya kan. Kalau IR lah untuk infrared. Okey. Dan untuk receiver ni, kalau yang hitam ni selalunya memang untuk infrared lah. Okey. Kalau yang cahaya yang kita nampak, contohnya macam cahaya putih tu, ada yang guna komponen seperti LDR, okay? Light Dependent Resistor, LDR yang bentuk dia lain sikit lah daripada yang ni. Okay? Tapi untuk aplikasi line following robot, umumnya memang guna komponen yang ni lah. Okay, daripada dua komponen tadi, ia boleh dijadikan sebagai modul sensor bergantung pada penggunaan dia. Contohnya ni salah satu adalah brake beam transmissive. Boleh perasan ada dua juga, transmitter dan receiver. Okay. Tapi fungsinya sedikit berbeza lah. Di mana dia boleh detect objek bila ada halangan. Okey, nampak objek ni dia halang cahaya daripada transmitter pergi ke receiver. Jadi bila ada halangan dekat tengah, dia tahu
ada halangan lah maksudnya. Okey. Ini contoh modul sensor yang dah siap. Sama juga dia ada transmitter receiver sebelah-sebelah ni. Dan selalunya kita ada benda halangan lah. Okey, sama ada dia gunakan untuk counting, untuk buat kiraan ataupun aplikasi yang lain. Okey. Sebagai contoh kalau tengok board dekat sebelah kanan ni, tengok board sebelah kanan ni, ini adalah satu board yang sangat common. Mungkin kita tak tahu apa board ni kan. Tapi saya yakin lah semua pelajar yang join ni pernah guna benda ni. Siapa boleh teka? Ni apa tujuan dia? Dia ada juga transmitter, receiver, dan dia akan kira dekat sebelah tengah tu selalu akan ada halangan untuk dia buat kiraan. Kalau ada siapa boleh teka, boleh komen dekat ruangan chat. Board ni memang sangat biasa digunakan. Saya yakinlah untuk zaman sekarang masih guna lagi lah. Mungkin lagi 5-10 tahun lagi canggih tu lainlah cerita dia. Okey, ada siapa boleh teka tak? Tengok betul-betul gambar ni, ada 2 button kiri kanan. Okey. Okey, nampaknya macam tak ada siapa. Tak ada siapa boleh nak jawab. Okey, ni board ni guna dekat dalam mouse. Saya yakinlah mouse yang ni, mouse nampak tak yang ni? Okey. Yang scroll tengah ni. Okey, yang kita scroll kalau kita buka website ke, kita scroll atas bawah. Okey. Scroll tu akan berada dekat tengah-tengah sini dan dia ada macam kita panggil macam encoder lah. Okey, dia ada detect tak detect. So dia macam dia boleh buat counting berapa kali pusingan. So baru dia boleh detect dan dia hantarkan isyarat tu ke komputer lah, nak ke atas ke bawah. Okey. So ini salah satu contoh lah. Cumanya untuk sensor ini, walaupun dia optical sensor juga, tapi kurang sesuai lah untuk line following robot, untuk nak follow line. Okey, lagi satu jenis adalah reflective. Okey, reflective ni sensor dia letak sebelah-sebelah macam ni. Transmitter, nampak yang ni transmitter, and then receiver dia dekat sebelah. So berbeza dengan yang atas ni tadi, di mana transmitter ni dia terus kita letak direct terus pancarkan ke receiver. Okey. Untuk yang ni tak. Dia pancarkan keluar dan dia bergantung pada reflective. Okey. Contohnya pada surface ni lah. So bila dia kena pada surface, dia akan pantul balik dan receiver akan terima isyarat. Okey. Maksudnya semakin banyak reflective tu, semakin banyak yang cahaya dia boleh reflect balik, semakin banyaklah cahaya receiver terima. Kalau tak ada surface ataupun surface tu mungkin dia tak bagus untuk reflect cahaya, so cahaya yang diterima oleh receiver berkurangan lah. Okay. So ni contoh sensor yang agak common digunakan dan saya rasa pun untuk robot yang pelajar bina pun guna sensor ni lah. Saya tak pasti yang mana satu sebab doktor tak tunjuk kat saya kit mana yang dia gunakan. Adalah beberapa contoh yang lain, contohnya yang ni. Ni sensor IR juga, boleh nampak sensor dia sangat kecil. Sama juga ada 2. Transmitter dan receiver. Tapi dia sangat kecil lah sensor ni. Ni pun lagi satu. Okay, so seterusnya. Jadi untuk mengesan garisan, untuk nak bina robot mengesan garisan, sensor yang paling sesuai adalah optical sensor dan jenis reflektif. Okey, kita gunakan jenis reflektif. Okey, selalunya kita pancarkan bawah ni, kena pastikan dia tembak ke surface kita punya track tu, untuk dia kesan surface putih dan hitam. Sebab warna ni memang ada, boleh berikan kesan lah pada jumlah yang dia boleh pantulkan balik cahaya tu, cahaya yang dipancarkan. Okey, ni contohnya. Okey, dah bina projek sampai sini tak? Dah letak sensor untuk robot tu ataupun masih belum lagi? Okey, so seterusnya. Okey, ini konsep dia, macam mana
tadi tu mungkin saya explain terlalu general, okay, lebih pada teori. Tapi bila kita nak bina circuit untuk sensor tu adalah seperti ini yang paling common lah. Okay, perlukan resistor untuk setiap komponen tu. Boleh nampak R1, R2. Jadi atas ni adalah 5 volt. Kita tengok yang first litar yang sebelah sini dulu. Okay, 5 volt melalui resistor dan ini adalah transmitter. Boleh nampak dia punya arrow tu keluar. Maksudnya cahaya dipancarkan lah. Okay, LED. Jadi nilai resistor ni kita boleh vary, kita boleh ubah bergantung pada berapa banyak cahaya yang kita nak pancarkan. Kadang kita nak dia lebih sensitif, kita kurangkan resistor supaya lebih banyak current boleh supply sini dan cahaya tu lebih terang, lebih banyak dipancarkan. Okay, tapi perlu ingat kalau kita kurangkan resistor sini, dia boleh menyebabkan current lebih tinggi dan panas sikit lah. Dia selalunya akan panas. So bergantung pada application kita. Selalunya standard value untuk resistor dekat sini lebih kurang 330 sampai 1K macam tu lah. Okay, so boleh main value dekat sini lah resistor ni. Okay, bila dia dah pancarkan cahaya, kita tengok litar sebelah sini pula. Ini adalah litar untuk receiver. Sama juga, dia ada resistor dan juga ada receiver. Okay, dan point ini kita sambungkan pada controller lah untuk kita nak baca isyarat dia. Okay, macam mana apa point ni, apa data yang dia berikan Jadi kita tengok balik simbol ni. Ini adalah simbol transistor. Okay, transistor. Transistor ni cara dia berfungsi senang cerita lah. Dia macam switch. Okay, dia on dan off. Okay, kalau switch kan on dan off. Okay, cara dia nak on, transistor nak on, maksudnya dia sambungkan litar. Dia perlu ada current dekat belakang ni, dia ada base current. Kan transistor sepatutnya ada 3 kaki kan. Dekat belakang ni ada base current. So bila ada current dekat base, transistor ni akan close. Dia akan, umpama kita tutup switch lah, kita sambungkan. Okay, dia umpama close dekat sini litar ni. Okay, so kalau macam tak ada base current, dia akan open. Okay, jadi untuk receiver, base current dia bergantung pada cahaya yang dia dapat daripada transmitter. Okay, jadi bila banyak cahaya, cukuplah lebih banyak current yang supply ke base dan dia akan semakin tutup lah. Dia taklah seumpama digital open dan tutup. Dia macam ada nilai resistance lah dekat situ. So semakin banyak base current, dia semakin tutup lah. Maksudnya semakin banyak arus elektrik boleh mengalir dekat sini. Semakin kurang cahaya dekat sini, arus elektrik akan semakin tak mampu nak lalu dan dia seumpama open lah. Okay, so kita cuba fikirkan. Contoh kalau kita open sebelah sini, okay, dekat bahagian receiver, kita open, dia seumpama 5 volt melalui resistor dan terus ke output lah. Sebab ni kita consider sebagai open. Kalau tak ada cahaya, jadi berapa volt yang sampai? Kalau ini sini betul-betul open. Okay, so ini kita panggil open circuit lah. Kalau open circuit, output ni akan sama dengan 5 volt lah. Maksudnya voltage tu tinggi, high. Okay, bila cahaya datang, ini akan semakin close, okay, semakin tutup, ada arus mengalir. Jadi point dekat sini, dia punya voltage akan semakin menurun lah, semakin rendah. Okay, sebab arus dah boleh mengalir kat sini. Jadi senang cerita, bila tak ada cahaya, voltage dia tinggi. Bila ada cahaya yang dia terima, voltage dia rendah. Okay, jadi itu dia punya konsep untuk litar ni. Tapi saya rasa sekarang pun dah tak student dah tak bina litar sensor lah. Rasa terus guna dah siap macam ni je. Okay, dah ada jual siap dah macam ni. Masa saya dulu, saya pun ada subjek, saya pun belajar di UiTM juga, UiTM Shah Alam. Saya pun ada
belajar subjek ni, masa tu adalah boleh consider saya punya batch tu pioneer lah. Kira first batch yang ada subjek ni. Dan masa tu memang kena buat sendiri. Sensor ni kena buat sendiri, kena pasang resistor dan komponen elektronik ni lah. Okay, so ini yang saya dah terangkan tadi lah. Apa yang bagaimana dia boleh current yang dapat daripada cahaya yang saya dah explain tadi. So anda boleh baca sini kalau nak lebih dalam bentuk formal, ayat yang lebih formal lah. Okay, nampak di sini saya ada highlight lah, base current, output current. Okay, sekarang kita buat demo. Saya akan demo untuk kita check. Okay, dekat sini nampak sensor ni ada dua surface, putih dan hitam. Jadi kita nak check bila dekat surface putih dia punya voltan dia tinggi ke rendah. Berdasarkan apa yang saya explain tadi. Saya katakan semakin banyak cahaya yang diterima oleh receiver, voltan dia akan turun. Tapi semakin kurang cahaya, voltan dia akan naik. Kalau berdasarkan litar inilah. Sebab litar ni pun bergantung juga, sensor mungkin ada buat litar dia terbalik. Resistor ni dia letak bawah ke apa ke, mungkin akan ada efek jugalah. Tapi berdasarkan litar ini. So saya akan tunjukkan. Saya ada buat sedikit ujian lah untuk sensor tu. Okay, boleh nampak tak? Mungkin sedikit sangkut-sangkut video, tapi tak apalah, boleh nampak dekat situ. Saya gerakkan sensor dekat surface putih dan surface hitam, dan boleh nampak bila saya dekat surface hitam, dia punya voltan dia tinggi, lebih tinggi lah, dalam 3 point lebih volt. Tapi bila dekat surface putih, dia punya voltan dia rendah. Okay, bila dekat surface putih, voltan dia rendah. So kita berbalik pada konsep tadi. Bila sensor tu dekat surface warna putih, okay, dia punya reflection bagus. Okay, surface yang berwarna putih ni, dia punya reflection dia lebih bagus. Jadi cahaya yang diterima oleh receiver lebih banyak lah, lebih banyak, dan menyebabkan dia membenarkan arus elektrik mengalir lebih banyak dari point sini, daripada point sini ke sini ke bawah. Dia lebih membenarkan arus mengalir lebih banyak dan menyebabkan voltan di sini drop semakin kurang. Tapi kalau semakin surface yang dia pancarkan tu dia tak reflect banyak, seumpama warna hitam, dia akan tinggilah voltan dia. Okay, jadi itu konsep yang sangat senang. Jadi bila kita dapat tengok dia punya perbezaan voltan dia, kalau putih ni dalam 1.7 boleh sampai 1.7, dan hitam tadi 3 point lebih. Okay, so kita boleh macam kita cari nilai threshold dia. Okay, untuk buat decision tu contohnya lebih 2.5 volt kita consider hitam, kurang daripada 2.5 volt consider putih. Yang ni untuk contoh yang saya tunjuk ni lah, untuk video ni. Nanti anda boleh cuba gunakan Arduino, sebab yang ni saya guna lain. Yang tadi video tu saya guna lain, dia punya voltan tu lebih rendah lah. Jadi boleh guna Arduino dan buat benda yang sama. Sebab itu penting lah untuk nak tentukan dia putih atau hitam tu, sangat penting. Sebab nanti kita nak pastikan robot tu boleh detect garisan warna hitam. Okay. Dan lagi satu, untuk garisan hitam ni, untuk surface putih tu senang lah, kita boleh cari kertas mahjong ke kan. Tapi untuk yang hitam ni, saya recommend gunakan electrical tape lah, electrical tape yang warna hitam tu. Okay, sebab dia punya color tu lebih kita panggil matte color, dia tak berkilat. Sebab ada yang tape yang warna hitam tapi dia macam berkilat sikit. Contohnya macam
Saya tak tahu nama spesifik dia apa, tapi selalunya saya panggil selotip kain. Dia macam kain sikit bentuk dia. Yang tu dia macam berkilat sikit. Yang tu kurang sesuai sebab bila kita guna yang tu, dia punya reflection pun bagus. Jadi kita susah sikit nak bezakan antara surface putih dan juga hitam pada tape tu. Jadi gunakan electrical tape lebih bagus lah. Yang saya gunakan dekat video tadi, saya print guna printer laser. Okay, yang ni okay, jom kita unboxing. Sorry, salah video. Okay, untuk yang ni saya guna, saya print guna laser. Kalau nak print pun boleh, tapi saya pernah guna yang inkjet punya printer buat garisan hitam ni, kurang sikit. Saya tak pasti dia punya reflection tu lebih kurang sama macam putih. Saya tak pasti dia macam dia serap ke apa kan. Ink tu dia serap dalam kertas, jadi reflection tu masih sama. Tapi untuk kalau guna laser memang okey. Dia boleh reflect. Boleh ada perbezaan yang ketara lah antara putih dan hitam. Okey. Okey, so jadi setakat sekarang ada apa-apa soalan tak? Kita dah ambil masa lebih kurang 30 minit. Kalau ada apa-apa soalan boleh chat. Okey, boleh tulis message dekat ruangan chat ni, atau nak tanya terus pun boleh. Okey, tak ada soalan ya? Semua okey? Okey. Cantik. Okey. Okay. Alright, so saya teruskan untuk slide seterusnya. Okay, ni macam rumusan apa yang saya katakan tadi. Bila kita nak buat track ni benda yang penting juga. Kalau kita nak buat robot untuk follow line, track tu kena bagus lah. Kalau track tu tak bagus, nanti kita nak buat robot tu susah. Nanti dia tak boleh ikut line lah, tak boleh detect lah. Jadi masa kita nak buat track ni, kita kena pastikan line dan juga dia punya background dia mesti betul-betul kontra lah. Yang paling bagus hitam dan putih. Hitam dan putih. Contohnya macam yang atas ni, dia punya background dia hitam. Okay. Tapi dia punya garisan putih. Dan bawah ni, background dia putih dan garisan hitam. Okay, untuk nak yang lebih senang kalau kita nak buat sendiri, track tu yang bawah ni lah. Sebab putih tu kita boleh dapat lebih mudah. Lebih mudah nak buat. Dan hitam kita boleh guna, itulah masking tape lah. Kita boleh guna electrical tape dan kita boleh buat. Dan electrical tape ni dia bagus sikit dia macam fleksibel. Jadi macam kita nak buat curve, memang cantik lah. Memang boleh buat yang bawah lebih senang. Tapi yang sebelah atas ni ada juga pertandingan line following robot. Dia buat macam ni. Dia background dia hitam, line dia warna putih. Tak tahulah, mungkin dia salah satu kelebihan dia susah sikit lah nak kotor. Kalau yang putih ni kadang kita pijak ke apa, kadang dekat yang putih ni, surface putih tu dah mula ada kotor-kotor sikit lah. Lagi-lagi kalau pertandingan line following. Okay, dan ketebalan line ni pun ada efek jugalah. Ada efek. Selalunya 2 cm ni just nice lah. Ataupun guna yang electrical tape tu, dia punya lebar tu pun dah ok dah. Sebab kalau lebar sangat ataupun halus sangat, ada efek lah. Ada efek pada detection tu. Dia nak detect tu susah. Ataupun kalau lebar sangat, detect tu senang. Tapi mungkin robot tu nak bergerak tu kena tune lah. Kena ambil lebih masa untuk kita tune robot tu. Okay. Okay, berapa jumlah sensor IR ni yang kita perlukan kalau kita nak buat line following? 2 sensor dah cukup dah. Okay, dan saya difahamkan pun memang
Dr. Nora Shikin berikan 2 sensor. Betul tak 2 sensor? Boleh siapa-siapa verify tak? 2 sensor dah cukup macam ni. Maksudnya dia boleh pastikan robot tu, garisan tu berada di tengah-tengah antara 2 sensor untuk pastikan robot bergerak bergerak straight dan juga berada dalam garisan tu lah. Berada dalam garisan tu. Jadi 2 dah cukup. Tapi 2 tu terlalu asas lah, terlalu basic. Untuk baru nak belajar, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kita lihat pada pertandingan-pertandingan line following robot, selalunya dia punya sensor banyak lah. Boleh cecah sampai 16 sensor sebab dia nak sangat precise dan sangat laju follow line tu. 16 tu banyak sangat lah, mungkin 8 lah, 8 sensor. Kadang boleh lebih lah, memang saya ada pernah tengok. Yang tu dia custom lah, dia custom, dia susun sensor tu. Dia guna sensor yang kecil yang saya ada tunjuk dekat sini. Mana ni? Ni. Sensor ni tapi dia custom lah, dia design board sendiri semua. Memang sampai lebih 10 pun ada lah. So dia boleh dapatkan nilai yang lebih tepat lah untuk robot tu. Okey, untuk permulaan tak apa, 2 pun okey. Kemudian cara kita nak pasang sensor tu, ketinggian antara sensor dan juga surface pun ada efek. Okey, ada efek. Kalau guna sensor yang ini, saya recommend ketinggian tu lebih kurang dalam 1 cm tu just nice lah, 1 cm. Okey, tak perlulah nak sampai ukur tepat-tepat sangat, tapi anggaran 1 cm tu okey. Yang penting bila kita dah, contohnya kita dah pasang macam ni sensor tu, kita kena buat measurement macam yang tadi video saya tunjuk tu. Okey, sebab ketinggian ni kena fix, kena ikut pada robot, pergerakan robot tu nanti. Kita jangan ubah ketinggian dia masa kita buat ujian tu, kita nak test. Jangan ubah ketinggian dia, kena fix. Baru kita gerakkan sensor tu dekat surface putih dan surface hitam dan dapatkan bacaan. Tapi untuk yang sensor ni lebih senang lah sebenarnya. Tadi saya tunjuk lebih pada konsep LITA tu. Tapi sensor yang jenis macam ni lebih senang sebab dia digital. Dekat sini ada lampu, dekat sensor tu dah ada lampu. Bila detect, saya tak pasti terbalik lah antara putih atau hitam, salah satu LED akan menyala. Jadi dekat situ lebih mudah lah. Kalau kedua-duanya menyala ataupun kedua-duanya padam, kita boleh adjust dia punya variable dekat setengah ni. Variable ni umpama threshold tadi tu, threshold. Contohnya warna hitam 4 volt contoh, 4 volt. Warna putih 1.5 volt. Jadi kita boleh adjust variable tengah ni supaya kita set threshold dia lebih kurang 3 volt ataupun 2 point lebih. So bila lebih daripada threshold, dia akan detect sebagai hitam. Lebih rendah daripada threshold akan detect sebagai putih. Jadi yang ni memang jauh lebih senang lah. Kita boleh adjust terus dekat situ. Okay. Alright, ni seterusnya adalah konsep untuk line following robot. Okay, line detection. Sebelum saya terus sampai sini, boleh tak saya tahu progress robot sekarang? Dah bina sampai mana Dah sambung motor, tayar ke? Ada siapa-siapa boleh share tak? Untuk robot, kita orang baru last week kita orang baru belajar pasang sensor dia. And kita orang dah test dekat paper yang ada line hitam. Lepas tu sekarang ni doktor minta kita orang untuk assemble balik semua robot kita orang, maksudnya tayar apa semua, supaya nanti boleh bergerak pada line tu lah. Sensor yang dipasang pada robot tu
tak siap lagi lah, tak siap sepenuhnya lagi lah. Maksudnya motor, sebab tadi cakap baru nak kena, lepas ni nak kena pasang semua pula. Ke dah siap dah? Motor dia dah siap pasang, cuma doktor suruh berkemaskan assemble balik. Okay. Oh, so maksudnya dah banyak jugalah buat ni. So lepas ni bila dah kemaskan balik semua, akan fokus pada pembinaan coding lah. Okay, coding tu yang lebih mencabar lah. Okay. Tapi yang penting memang betul kena pastikan bahagian hardware tu kena cantik dululah. Dapatkan nilai threshold tu semua, ataupun pastikan sensor boleh detect. Wiring tu buat betul-betul. Sebab nanti bila kita start tulis coding, kita tak, problem tu kurang lah. Problem tu kurang, dan kalau ada problem pun kita tahu tu daripada coding, bukan daripada hardware. Kita kena pastikan hardware tu cantik dulu. Kalau kita tak pasti problem dari mana kan, nanti memang pening lah. Kita nak troubleshoot tu, kita nak cari root cause dia. Nak tanya sikit pasal software. Kalau macam dari segi coding tu kan, kadang coding tu boleh compile tapi dia tak boleh upload. Itu biasanya masalah apa Boleh compile tapi tak boleh upload. First, yang ni Arduino kan, so kena tengok dia punya error apalah. Error dia apa. Selalunya tak boleh upload tu agak general sikit. Susah saya nak trace error dia apa. Salah satu sebab mungkin kabel lah, sambungan kabel tu mungkin tak berapa okey, ataupun kabel tu sendiri. Sebab kabel USB ada yang jenis power saja, sebab contohnya macam power bank kan, dia jual murah-murah sebab kabel dia tak ada data, dia power saja. Jadi bila kita nak guna untuk program, dia tak boleh nak detect lah. Tapi kalau dalam tadi siapa tanya, board boleh detect, dia punya port tu boleh detect, tapi upload ada error, ada problem, kena check error tu apa. Boleh macam-macam benda lah, kena tahu dulu cause dia. Sebab macam hari tu error daripada segi uploading, doktor suruh install satu software. Tapi after install tu dia boleh run, tapi bila kita buat upload balik, dia akan error benda yang sama. Itulah, kena tengok balik lah error tu apa. Tak apa, nanti lepas habis untuk sharing kali ni, nanti saya akan share lah saya punya contact. Kalau ada apa-apa nak tanya kemudian pun tak ada masalah lah, boleh message saya. Okay, so terima kasih soalan tadi. Kalau yang lain-lain ada nak tanya apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Okay, so saya teruskan Saya teruskan untuk line following robot line detection. Okay, ini adalah keadaan robot yang kita nak lah. Bila kita letak robot tu dekat line, kita nak dia ikut line. Okay, ikut line. Contohnya dekat sini kita gunakan dua sensor, kiri kanan, dan line tu mesti berada di antara dua sensor ni. Okay, mesti berada di dua sensor ni, baru robot tu confirm berada dalam garisan. Jadi dalam kes ni, dua-dua sensor ni kena detect putih. Boleh nampak kena detect putih. Kita assume macam ni lah, putih. Jadi bila sebab robot ni dia punya dia punya sensor, dia punya mata dia memang pada IR sensor ni je. Jadi dia hanya boleh tahu condition detect putih, detect hitam, dan dia buat assumption ini dekat garisan lurus. Okay, so dekat sini bila dua-dua putih, dia assume tegak lah, garisan hitam tu berada dekat tengah-tengah, so dia akan straight terus. Okay, jadi bila dia straight, dia jalan terus, dan robot tu start dia macam sway, dia bergerak ke kanan sedikit. Bila robot tu bergerak ke kanan sedikit, sensor yang sebelah kiri mula kesan garisan hitam tu. Okay, jadi dekat sini dia akan
buat macam tadi, okay, dua-dua putih, dia assume straight. Okay. Sekarang sensor kiri hitam, sensor kanan putih, dia assume robot tu tengah sengit ke kanan. Dia nak terkeluar daripada garisan ke kanan. Okay, jadi apa action yang kita boleh buat dekat sini? Okay, bila robot tu nak keluar ke kanan, kita kena tolak robot tu ke kiri balik lah supaya dia masuk. Jadi kalau kita tak boleh tolak pakai tangan. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini, kita lajukan lagi tayar ataupun motor di sebelah kanan. Okay, supaya dia masuk balik, dia tolak balik robot tu ke sebelah kiri dan berada dalam keadaan ni balik. Okay, keadaan yang dua-dua sensor detect putih. Okay, macam ni. Okay, sama juga kalau dia ke kiri. Okay, dia ke kiri. Macam mana dia tahu dia ke kiri? Apabila sensor kanan detect garisan hitam. Bila sensor kanan detect hitam, sensor kiri detect putih, dia assume robot tu nak terkeluar ke kiri. Sama juga, robot tu kena lajukan lagi motor di sebelah kiri supaya robot boleh masuk balik dalam garisan. Okay, yang ni kena betul-betul clear, kena betul-betul faham, sebab selalulah masa tulis coding nanti kita confuse sikit. Sebab dekat sini sensor kiri detect bermaksud robot nak terkeluar ke kanan dan kita kena masuk kiri balik. Kita kena tolakkan robot ke kiri. Sebab control tu nanti penting. Dulu saya ada experience lah dengan subjek ni kan. Banyak yang tersilap dekat coding tu, dia bila sensor kiri detect, dia nak belok ke kanan. Dia assign robot untuk belok ke kanan sebab dia ingat sensor kiri detect, robot nak keluar ke kiri. Tu yang silap. Jadi bila dia buat macam tu, sensor kiri detect, kemudian dia belok kanan lagi, memang lagi terkeluar lah robot tu. Semakin terkeluar. Jadi kena betul-betul faham gambaran robot tu. Bila sensor ni detect, robot tu sebenarnya berada dekat keadaan macam mana. Dan apa yang kita nak assign, nak control motor tu. Itu yang sangat penting lah. Okay. Kalau konsep kita salah, kita adjust speed motor tu macam mana pun, memang terkeluar je. Setiap kali kita run robot, apa asyik terkeluar je. So kena betul-betul faham konsep ni. Okay, tadi kita kata bila dua garisan dua sensor putih, dia detect dua-dua putih, bermaksud straight. Okay, dia jalan terus lah. Tapi memang ada satu keadaan ni, kita kata di luar kawalan sikit lah, di mana sensor tu ataupun robot tu betul-betul terkeluar daripada garisan dan dua-dua sensor ni dia detect putih. Jadi bila detect putih, dia assume macam yang pertama tadi. Maksudnya dia ingatkan tengah straight. Jadi apa yang berlaku? Dia straight lah. Dia straight. Walaupun tak ada garisan dekat tengah dia. Dia memang semakin terkeluar lah. Jadi kalau boleh elakkan tu sebenarnya susah sikit lah. Maksudnya kita sebut elakkan saja susah lah. Tapi salah satu cara supaya yang membolehkan robot tu tak mudah terkeluar adalah kita slowkan dia punya speed lah. Jangan laju sangat. Kalau laju sangat, sometimes out of control lah. Kita tak boleh nak control, and then dia terkeluar daripada garisan. Lepas tu dia pergilah mana-mana robot tu. Okay, ni satu keadaan. Cumanya saya nak bagi tahu bahawa keadaan yang dua-dua sensor detect putih tu tak semestinya bermaksud straight macam ni. Tak semestinya. Kalau dia terkeluar macam ni, robot ni sebab kita ajar dia dua-dua putih straight. So yang ni dia akan straight juga. Okay.
Kemudian yang ni lagi worst case lah. Maksudnya lagi dah merapu lah robot tu Dia dah terkeluar ini. Mungkin dia jumpa garisan dekat sebelah depan dia dan dua-dua warna hitam. Nampak dua-dua detect hitam. Ni pun sama jugalah. Ini keadaan yang kita pun tak pasti apa yang kita nak bagi arahan pada robot tu. Okay. So yang ni pun condition yang kita boleh untuk masa sekarang lah, untuk basic ni kita ignore dululah, kita abaikan dulu. Okay. Itu sebab dua sensor agak susah sikit untuk pergi lebih advance lah. Tapi untuk belajar basic, okay je. At least kita boleh nampak respon robot tu berdasarkan apa yang kita program. So itu okay je, just nice lah. Kita pun happy lah bila kita tengok coding kita yang kita buat tu, robot tu faham apa yang kita nak buat. Okay. Jadi dekat sini saya simplifykan dia punya sensor dan juga apa action yang kita kena buat. Okay, untuk kita tulis coding nanti, sebab memang penting. Daripada table ni kita boleh tulis program yang lebih structured lah, lebih teratur. So tadi yang first adalah on. Okay, bila kedua-dua sensor detect putih, kita assume robot tu berada dalam garisan. Jadi action yang kita nak buat dalam coding, kita gerakkan motor dengan kelajuan yang sama lah, kiri dan kanan, supaya robot tu boleh gerak straight. Okay. Kemudian untuk line yang kedua, garisan hitam untuk sensor kiri dan sensor kanan detect surface putih. Yang ini kita assume robot nak terkeluar ke kanan. Okay. Jadi apa yang kita buat adalah kita kena adjust balik, kita kena gerakkan balik robot tu masuk ke kiri supaya dia masuk balik ke garisan. Jadi macam mana untuk nak gerakkan robot masuk balik ke kiri? Kita kena pastikan motor di sebelah kanan lebih laju daripada motor sebelah kiri, baru dia boleh bergerak kiri. Yang tu nanti kita akan control speed lah dalam coding. Kita control speed, kita lajukan sikit motor di sebelah kanan. Sama juga untuk condition yang terakhir, bila sensor kiri detect surface putih dan sensor kanan detect line hitam, dia assume robot tu nak terkeluar ke kiri, dan kita kena adjust balik robot tu supaya masuk ke kanan. Jadi macam mana untuk nak masuk ke kanan? Kita kena lajukan motor sebelah kiri. Yang ni pun kena faham konsep dia, sebab selalu juga ada tersilap. Nak masuk robot sebelah kanan, lajukan motor sebelah kanan. Memang semakin terkeluarlah robot tu. Okay? Nak masuk ke kanan, nak belok ke kanan, motor kiri kena lebih laju daripada motor kanan, baru robot tu boleh masuk ke kanan lah, belok ke kanan. Sama juga untuk kiri. Nak belok kiri, motor sebelah kanan kena lebih laju daripada motor sebelah kiri, baru robot tu akan masuk lah, akan belok ke kiri sikit. Berapa laju perbezaan tu antara motor kanan dan motor kiri, yang tu kita kena try. Kadang bila perbezaan dia terlalu jauh sangat, nanti dia punya masuk terlalu banyak, nanti dia terkeluar pula di sebelah kiri. Jadilah robot tu kita panggil macam macam mabuk sikit lah, garisan straight tapi dia kiri kanan. Sebab kita setkan speed tu dia punya perbezaan tu terlalu banyak, jadi dia kiri kanan. Dia jalan garisan straight tapi robot tu kiri kanan macam tu lah. Okay. So yang tu untuk permulaan memang saya advise setkan speed robot tu seminimum yang boleh lah, supaya under control, senang kita nak program. Okay, sekejap Okay, so tadi
truth table untuk yang kita nak tulis program dia. Ni apa? Ni yang saya dah explain tadi lah. Okay. So dalam coding macam saya dah explain tadi, kita kena pastikan robot tu sentiasa berada dalam garisan. Kalau kedua-dua sensor detect black line, okay, yang ni optional lah untuk dua-dua detect black line macam ni, sebab kita tak tahu condition dia apa masa tu. Okay, kita boleh sama ada kita perlahankan robot ataupun kita stop robot, sebab memang dia dah keadaan macam ni, kita semakin susah nak control lah. Kalau tak, nanti kita kena kejar robot tu. Okay, yang ni untuk truth table yang tadi tu, out of control tu, bila robot terkeluar. Sebab dia punya condition tu, yang contohnya yang pertama, yang kedua-dua sensor tu warna putih juga, detect surface putih, tapi bukan berada dalam garisan, dia dah terkeluar. Jadi untuk avoid yang ni, macam tadi saya explain, slowkan speed robot lah, slowkan supaya dia bila dia gerak tu, walaupun ialah memang slow lah, kita tengok slow, tapi under control. Okay, under control, kita senang. Satu, bila kita buat mobile robot ni, terutama bila kita dalam fasa program, kita tengah buat coding, dia letih sikit sebab kita kena kejar robot tu. Bila robot tu dah follow first, okay, ikut line, nanti dah jauh sikit dia dah terkeluar, kita kena kejar robot tu, akan tangkap and then adjust balik. Kita kena program balik, sambung kabel, program, adjust balik speed. Ini kena slow sikit. Okay, so yang tu proses kita panggil tuning lah. Tuning itu yang ambil masa sikit dan penat sikit lah, tapi tak apa, cuba je buat. Enjoy masa coding tu. Okay, ini contoh kalau kita tulis program di Arduino, tapi dekat sini saya just ambil bahagian if else lah, semasa kita buat comparison tu. So dekat pertama ni saya setkan if sensor left sama dengan low dan sensor right sama dengan low. Yang ni maksudnya kalau kedua-dua sensor detect line putih. Okay, nanti saya suggest anda verified lagi lah, verified lagi betul tak signal dia low. Sebab yang last saya try, kalau tak silap memang low lah. Low tu maksudnya bila dia detect surface putih, dia bagi signal low. Okay, sama juga untuk sensor right ni, nanti verified lagi sekali. Jadi bila dalam condition macam ni, okay, kedua-dua sensor low, yang ni adalah satu function lah, sebab saya simplifiedkan lah, saya tak pasti total hardware yang digunakan oleh anda semua macam mana, tapi boleh buat satu function macam ni, bermaksud robot untuk bergerak ke depan. Okay, kemudian macam ni pula untuk yang kedua adalah untuk robot tu dia bergerak ke kanan. Yang ni maksudnya putih, sensor kanan detect putih, sensor kiri detect hitam, detect garisan hitam. Bila dia mula nak terkeluar ke kanan, kita gerakkan robot ke kiri untuk masuk semula. Tapi dekat function ni nanti kena adjust speed tu betul-betul lah. Jangan perbezaan tu banyak sangat. Kalau perbezaan sikit sangat pun, dia slow nak masuk balik. So kena cari satu nilai yang just nice lah, yang just nice untuk dua sensor. Sama juga untuk yang ketiga, kalau robot terkeluar ke kiri, sensor left detect surface putih, sensor right detect garisan hitam, dia signal high, robot akan masuk balik ke kanan. Okay. Dan untuk yang keempat ni, ini
high maksudnya dia detect garisan hitam. Okay, yang ni saya tak buat apa-apa lah. Yang ni bergantung nak buat action apa, mungkin nak buat robot stop ke pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi dengan dua sensor digital yang kita guna kiri dan kanan tu, condition yang kita boleh dapat ini saja, 4 ni je. Kalau kita check balik dalam bentuk binary pun betul lah, ada 2 kan, ada 2 bit and then digital, so 00, 01, 10, 11, 4 je, 4 condition saja. Okay, so sangat basic lah, sangat basic. Dan bagus lah untuk pengenalan, cara ni bagus. Tapi kalau seterusnya nak try masuk pertandingan line following robot, memang perlu sensor yang lebih banyak lah, supaya robot boleh bergerak lebih laju dan efisien lah. Okay, jadi ni contoh lah, contoh coding dalam Arduino. Setakat sekarang belajar coding Arduino okey tak? Ada siapa boleh share? Ke belum belajar lagi coding Arduino? Baru dekat hardware saja ke? Dah belajar dah. Okay, so okey tak belajar coding Arduino? Okey lah sebab dah ada basic programming. Oh, sebelum ni dah ada belajar lagi subjek selain line following robot ni? Sebelum ni kami belajar coding CSC. Oh, okay. Pakai C++. Okay. Boleh saya tahu tak? Saya lupa dah nak tanya Dr. Noor Ashikin. Student semua dari fakulti mana? Dari program mana? Untuk kelas ni saja kami semua daripada sains gunaan. Oh, sains gunaan. Okay. Saya dulu electrical lah. Memang ambil engineering. So, sains gunaan pun dah belajar Arduino . Okay, so menarik lah. Sebab memang kalau nak tahu lah, tak tahu dah tahu ke belum, tapi pelajar sekolah pun dah belajar tau. Dah belajar coding. Bermula dari darjah 5. Darjah 5 dah ada subjek reka bentuk teknologi yang melibatkan microcontroller. Dah ada dah. Jadi memang orang cakap tu, makin hari ke hari persaingan tu semakin tinggi lah. So teruskan belajar lah coding ni. Time sekolah menengah pun ada belajar robotik ke? Tu. Saya rasa saya pun dah tak catch up. Betul, sekolah menengah memang lagi ada lah, sebab memang start dari sekolah menengah. Dan baru 2 tahun lepas kot, masa PKP kalau tak silap, dia introduce microcontroller dekat sekolah rendah. Okay, so mungkin kurang terkejut lah sebab sekolah menengah dah start belajar, and then masuk ke universiti dah ada basic knowledge tu lah. Berbanding dengan dulu sekolah tak ada belajar lagi, so terkejut sikit. Bukan terkejut lah, kurang pendedahan tu lah. So kalau faham coding ni sebenarnya menarik . Dia tak terhad dekat sini sajalah. Dia coding ni dia dah macam satu knowledge yang general. Contohnya baru-baru ni saya ada nak buat Excel, okay, berkaitan dengan data lah. Ada banyak data, saya nak susun balik data tu. So kalau nak susun satu persatu tu leceh. Jadi saya gunakan coding. Bolehlah kita buat coding, and then benda tu automate. Lagi senang. Tapi of course lah kena ada basic knowledge untuk coding. Dia punya logic tu logic di sebalik coding tu. Okay, so tadi contoh yang pertama ni saya tunjukkan semuanya if. Saya gunakan if. Tapi dalam C boleh juga tulis sebegini, if, else if. Tapi condition dalam ni semua sama lah, sama je dengan yang pertama tadi. Cumanya yang kedua saya gunakan if dan juga else if. Okay, so memandangkan semua dah belajar coding, saya nak tanya, apa beza if dengan else if ni? Kalau saya guna if macam ni, semuanya if, okay, dan juga saya gunakan macam ni, if dengan else if. Apa beza dia? Beza dia, kalau kita pakai if semua, dia akan run setiap condition tu. Okay. Tapi kalau kita pakai if, kalau satu condition tu tak kena, dia akan pergi kat condition lain, tapi dia tak run condition yang tak kena tu. Okay.
90% lah. Betul lah tu, hampir tepat lah tu. Yang lain tak ada. Yang lain selain daripada Muhammad apa ni, Zaid Muhammad, sekejap, nama penuh Muhammad Zaid. Okay, yang lain ada boleh jawab ke Muhammad Zaid ni bukan student? Jawapan macam lecturer je tengok. Yang lain tak ada. Tapi apa yang Muhammad Zaid tadi explain tu betul lah, dah hampir tepat lah. Okay, untuk kalau kita guna setiap condition ni if, memang dia akan run semua statement ni, walaupun statement first ni betul. Statement first ni betul, dia check juga statement kedua. Dia check juga statement ketiga. Sebab condition sensor ni dia mesti salah satu je. Okay, sebab dia ada dua sensor, mesti dia sama ada low ataupun high high ataupun high. Dia mesti salah satu je dalam satu masa. Tapi kalau kita tulis if macam ni, walaupun statement pertama dah betul, dia check juga yang kedua. Okay, kalau kita yang control, contohnya first ni dah betul, buat apa nak check lagi yang kedua kan, sebab memang dah pertama je yang betul. Jadi if else if ni dia beza sikit. Okay, dia check first statement. Kalau first statement ni dah betul, dia terus abaikan tiga ni, dia terus skip, lompat terus. Jadi apa yang berlaku adalah lebih cepat lah dia execute looping untuk coding tu lebih cepat, dia terus skip. Contohnya kalau first statement ni betul, first statement ni okay, tak meet, tak betul, dia check kedua. Okay, statement kedua betul, dia terus lompat. 3, 4 tak check dah. Tapi kalau first statement 2, 3, 4 1, 2, 3 ni tak betul, dia akan check jugalah, check 1 sampai ke 4. Okay, betul, baru dia buat yang keempat lah. So 1, 2, 3 dia tetap check jugalah. So apa yang kita boleh simpulkan dekat sini, kalau kita gunakan if else if ni, statement yang paling atas sekali adalah statement yang priority paling tinggi. Priority paling tinggi sebab kalau statement first ni dah betul, dia terus skip yang lain. So tak semestinya untuk sensor lah. Apa juga application yang menggunakan if else if ni, kalau nak gunakan konsep macam ni, kena susun yang first kali tu priority yang paling tinggi. Kalau kita letak priority yang paling tinggi tapi kita letak dekat bawah, memang asyik kena skip je lah. Dia priority dia akan jadi rendah lah. Okay, so macam ni. Okay, jadi itu beza antara if dan else if lah. So bagus pada siapa yang dah tahu, sentiasa boleh improve coding lah bila kita tulis coding. Tapi tak bermaksud if macam ni semuanya tak bagus, bukan. Dia bergantung pada keadaan. Okay, contoh macam keadaan sekarang ni, memang kita dah tahu sensor tu memang akan berlaku satu keadaan saja dalam satu masa. Jadi kita boleh gunakan macam ni. Tapi kalau ada sesetengah dia tak ada berkait pun, if yang pertama dengan if kedua dia tak berkait, so tak nak kita kena gunakan konsep macam ni lah, if sebab dia macam tak ada berkait antara satu sama lain. Okay, selalunya bila melibatkan data yang lebih banyak lah, selalu kita nak check dan kita nak bagi priority semuanya sama. Memang kita nak check. Okay, jadi kita dah habis dah untuk basic line following robot lah. Okay, untuk kit yang yang anda semua guna sekarang. Ini sampai sini lah, maksudnya yang anda develop, anda boleh buat sampai sini. Okay, untuk yang seterusnya, yang ni Dr. Norris seeking request. Ni special topic sikit lah. Ini PID line detection yang lebih advance. Okay, jauh lebih advance. Dan saya rasa ini lebih pada exposure sajalah, untuk pendedahan saja. Kit yang anda semua guna tu, saya rasa tak boleh nak buat lah PID line detection ni, sebab dia perlukan
data yang lebih banyak lah, bukan setakat 4 data macam ni saja. Okay, sebab dia melibatkan kira-kira, dia ada formula dia. Jadi sebelum saya masuk ke PID line detection ni, kita break, ambil 5 minit sekejap. Nanti kita start balik dalam 11. Okay. Minum air dulu, sekarang musim panas, haus.
Okay, so kita sambung lagi. Dah minum air yang semua? Alright. Nak tanyalah. Sekarang masih belajar online ke? Atau kena pergi kelas? Face to face? Ada ke semua belum masuk lagi ni? Ada siapa boleh bagi tahu tak? Sekarang kena ya? Sekarang kena face to face. Oh, okay. Tapi sekarang semua untuk yang sesi sekarang ni semua online lah dekat rumah Betul ya? Face to face. Sekarang dekat universiti. Yes, sir. Oh. Okay. So semua guna line dekat universiti lah ni. Sebab semua ada satu saya ingatkan kalau dekat kelas mungkin just guna satu laptop and then ada projector ke. Tapi nampak macam semua peserta pun, semua pelajar pun join ikut mungkin guna laptop masing-masing. Okay, tak apalah, saja je nak tahu sebab dah lama kan kita dah tak fikir. Dulu kita PKP lah. Tapi sekarang dah boleh face to face. So okay, so saya sambung ke topik yang ini bonus lah, bonus. Okay, just untuk pendedahan saja. PID line detection. So ini memang lebih fokus kepada control lah. PID tu adalah satu teknik ataupun satu method untuk control. PID ni satu term yang general, tak semestinya untuk line following robot. Malah untuk line following robot ni sebenarnya dia benda baru. Sebelum ni PID ni banyak guna macam contohnya nak control temperature, control temperature. Contoh kalau temperature tu kurang daripada dia nak control range temperature tu maybe lebih kurang dari 30 hingga 40 contohlah. 340 tu macam besar sangat, kecil sikit. 30 sampai 34. Okey, contohnya. Jadi bila dia nak control, dia mungkin ada heater dia, ada pemanas. Jadi dia nak control tu, dia nak dapatkan satu output yang paling cantik lah supaya dia boleh berada dalam range tu 30 sampai 34 contohnya. Okey, kalau tak gunakan PID, selalunya memang akan terkeluar lah dia punya temperature tu, mungkin akan boleh naik tinggi and then sampai satu tahap, okay, dah terlebih dia punya maksimum panas ni, dia terus off je. Bila off, dia turun laju. Lepas tu dah sampai minimum temperature tu, dia on balik heater, naik balik. Jadi dia macam tajam-tajam macam ni. So PID nak smooth, dia nak cantikkan lagi dia punya output. Contohnya macam kita punya setereka Setereka tak ada PID lah. Memang simple je. Ada heater on dan off. Jadi saya ada tonton satu video dekat YouTube tu. Dia recordkan temperature dekat setereka tu. Memang dia macam zigzag. Masuk on, dia akan panaskan sampai satu tahap. Berdasarkan apa yang kita setting dekat temperature tu, kan ada jenis-jenis material kan. Dia akan semakin panas ke apa. So sampai satu tahap temperature tu mungkin agak panas lah. Sampai itu dia terus off heater, dia terus drop, and then dia on balik. Jadi dia punya temperature tu sebenarnya macam ni. Jadi ada masa kadang bila kita sereka, kita rasa macam asal macam panas sangat ni, kita pun slow kan. Bila kita slow kan, pasal dia sejuk sangat ni, kita panas balik. Jadi macam tu lah. Tak tahulah kalau temperature yang semakin canggih, semakin latest punya design, dia dah ada implement PID ke supaya dia lebih konsisten dia punya output, tak tahulah. Tapi yang ni kita akan cakap berkenaan PID di line following robot. Okey, robot yang saya tunjuk ni adalah robot yang saya guna. Tapi ni yang latest lah. Tapi masa 2000, kalau tak silap saya 2009 atau 2010 lah. Dah lebih 10 tahun dah. Masa tu saya masih di UiTM Shah Alam. Masa tu saya dah tahulah nak buat line following robot semua. Tapi sama jugalah macam anda semualah, tahu basic je, guna dua sensor.
Dan masa tu ada lecturer suruh saya explore pasal PID untuk line following robot. Saya pun memang ada belajar lah, dekat lab memang ada belajar pasal PID, tapi yang kita belajar tu tak ada kaitan langsung dengan line following robot. Konsep tu kita faham lah, tapi bila nak implement pada line following robot tu macam mana, memang tak nampak. Jadi ada jual satu kit robot tu, dan dia ada bagi example program PID. Jadi saya beli dan saya study lah dari situ dia punya coding. Okay, jadi robot ni dari US. Okay, dari US. Bila dah beli tu convert currency semua, tax, shipping, kalau tak silap saya dalam RM600 lah masa tu masa 2010. So saya spend lebih kurang RM600 untuk beli robot ni dan untuk belajar PID tu. Dan sekarang yang ni robot dia dah jauh lebih cantik lah. Masa saya guna dulu robot dia lain sikit. Yang ni dah jauh lebih cantik lah robotnya. Okay. Jadi PID tu stand for apa? Dia mana datang perkataan PID? Jadi PID ni adalah PID adalah proportional integral derivative. P tu proportional, I integral, D derivative. Dan dia adalah satu method ataupun satu controller untuk nak pastikan robot berada dalam line se-efficient yang boleh, secantik yang boleh lah. Okay, macam tadi saya ada bagi tahu kalau guna dua sensor mungkin robot tu akan bergerak macam ular sikit lah, kiri kanan. Tapi kalau kita guna PID, of course kena guna sensor yang lebih banyak, dia punya pergerakan akan lebih smooth, lebih cantik. Okay, sama juga dia akan perlukan data daripada sensor untuk nak detect line, dan daripada input tu dia akan buat kira-kira, ada calculation dia untuk nak determine dia punya speed dan juga direction. So bila sebut tentang calculation, jadi semestinya ada formula. Berbanding dengan if, else, if sebelum ni, itu tak ada calculation pun. Kita just check dia punya condition, check dia punya statement, sensor ni detect ataupun tak detect, tu je. Tapi kalau PID memang ada formula dia, formula untuk PID. Okay. Jadi tujuan PID ni memang untuk minimize error di antara actual position dan juga desired position. Actual position, robot tu dekat mana sekarang, dan desired yang kita nak dia berada di tengah-tengah lah. Jadi dia sentiasa cuba secepat ataupun se-efficient boleh untuk minimize error. Jadi dengan kata lain, robot tu memang sentiasa berada, line tu, garisan tu sentiasa berada di tengah robot. Robot tu sentiasa follow. Okay. Jadi itu konsep PID. Jadi first, memang tak boleh guna setup sekarang yang guna dua sensor IR digital tu, tak boleh. Sebab datanya tak cukup untuk kita nak buat kira-kira. Okay. So data macam mana yang kita perlukan kalau kita nak buat PID ni? First, data tu dia mesti lebih daripada digital lah, bukan sekadar detect dan tak detect. Jadi contohnya dekat sini saya ada bagi contoh. Contohnya kalau robot tu berada paling kiri. Sekejap, yang ni sama ada robot ataupun sensor lah, tak kisah. Contohnya boleh tengok gambar ni, kan dia sensor dia macam bermanjang macam tu. So kalau line sensor line hitam tu berada di paling kiri, contoh data dia akan bagi kosong. Kalau line tu dekat tengah, dia bagi 50, dan paling kanan dia bagi 100. Jadi range dia 0 sampai 100, bergantung pada kedudukan robot tu dekat mana berdasarkan garisan hitam tu. Jadi data dia kena macam ni, kena ada banyak.
daripada 0 sampai 100. Ini contoh mudah lah. Okay. Jadi salah satu sensor yang boleh dapatkan data sebegini adalah inilah Bakerline, yang ni gambar ni, warna purple ni, Bakerline. So ini link dia kalau anda nak check. Inilah sensornya. Dekat sensor ni ada 5 sensor IR yang nampak tak warna hitam ni, 5 IR ni. Dan dekat sensor ni dah ada satu microcontroller. Nampak microcontroller ni dia proseskan semua data dekat sensor ni dan dia gabungkan. Dia adalah of course dia ada buat calculation. Dia gabungkan semua data ni supaya dia boleh bagi nilai dalam bentuk yang tadi tu. Nilai dia taklah exactly macam ni 0-100 tapi dia ada value lah, value. Contohnya yang paling kiri dia bagi certain value dan paling kanan ada value juga, dan dia boleh range di antara value tu berdasarkan kedudukan line. Jadi kita perlukan sensor sebegini untuk kita nak buat kira-kira, dan kita boleh gunakan PID lah, PID punya formula. Okey, jadi ni contohnya apa yang saya kongsikan tadi lah. Yang ni merujuk pada robot lah, kedudukan robot paling kiri, tapi sensor ni kanan, titik kanan. Contohnya dia bagi nilai 0, kemudian center 50, dan bila robot ni nak terkeluar ke kanan, dia punya value dia 100. Ni contoh supaya nak faham. Maksudnya value tu boleh vary dari 0 sampai 100. Ada satu nilai lah, satu value, mungkin 0-100 ataupun mungkin 30 sampai 900. Maksudnya ada value yang dia boleh vary, berdasarkan kedudukan. Sebab apa? Sebab dalam PID kita kena tentukan set point. Set point tu nilai yang kita nak. Kita nak nak robot tu berada, macam tu. So senang cerita, set point tu ni lah, tengah ni lah kita nak. So contohnya 50 ni adalah nilai set point. Nilai set point. Jadi bila robot tu, contohnya macam keadaan yang sini, robot tu hasilkan sensor daripada robot tu, dia bagi nilai 0. Jadi beza dia punya error tu, error dia adalah 50 tolak 0 lah. Beza dia adalah 50, dia punya error tu. Jadi dia kena, kita akan gunakan 50 tu, kita akan masukkan dalam formula PID supaya dia boleh hasilkan speed pada motor yang paling efisien lah, yang paling optimum untuk robot patah balik ke garisan tengah ni. Efisien tu maksudnya macam contoh tadi yang kita ada 2 sensor. Bila robot tu bergerak ke kiri atau ke kanan, kita just boleh bagi satu nilai je, satu nilai untuk robot tu masuk balik. Dan satu nilai tu tak boleh nak cover semua. Tak boleh nak cover dari segi speed. Kita nak robot tu laju dan stable dekat garisan kan. Jadi kalau kita guna 2 sensor, kalau kita nak laju, robot tu tak mungkin stable. Sebab bila dia laju, dia masuk ke dalam dan dia akan terkeluar di sebelah side yang bertentangan pula. Contohnya robot tu sebelah kiri, dia masuk ke dalam, dia nak belok kanan dengan laju dan dia terkeluar sebelah kanan pula. Okey. Tapi PID, walaupun contohnya macam ni, error dia besar kan. Semakin besar error, dia akan dia punya action tu, dia nak masuk lebih cepat lah. Masuk lebih cepat, dia akan tinggikan speed, beza speed. Tapi semakin dekat dia punya set point ni, maksudnya bila dia dah bergerak nak masuk balik, nilai error tu akan berkurangan, betul tak? Nilai error tu akan berkurangan, dan bila semakin kurang, dia akan start control supaya speed tu dia tak beza banyak sangat. Dengan kata lain, dia tak overshoot lah. Overshoot, dia tak terlajak ke kanan pula. Jadi itu yang formula PID buat lah. Okay. Ini dia punya block diagram. Saya tak pasti, mungkin dah start nampak pening sikit lah. Dah ada formula-formula semua ni. Tapi to be honest, saya pun pening jugalah tengok block diagram ni. Itu sebab masa tu lecturer
Saya tak pasti dia masih ada ke tak di UiTM, tapi dia fakulti elektrik lah. Bila dia suruh apply PID dekat line following robot, saya pun blur jugalah tengok gambar ni, block diagram ni macam mana nak masuk kat dalam coding kan. Okay. Tapi bila dah study daripada contoh program yang tadi robot yang saya guna tu, baru saya faham sikit lah. Bukanlah nak kata expert, tapi tahulah macam mana kita nak tulis dekat dalam coding tu macam mana. So dekat sini boleh nampak ada proportional, integral dengan derivative. Okay. So first kali kita pergi proportional. Proportional ni apa? Proportional ni dia direct saja dengan error. Maksudnya contoh 50, kita set dia punya set point adalah 50. Okay. Dan robot tu pun mulalah bergerak terkeluar sikit dan sensor bagi 40, contoh 40 Jadi error dia adalah 50 tolak 40 lah, beza 10. Jadi yang 10 tu adalah proportional, data untuk proportional, dia direct error tu. Okay. Itu yang nak senang faham lah. Kemudian integral. Okay, integral ni pendek kata dia macam ala-ala offset sikit lah. Offset. Untuk line following robot, integral ni kita tak guna sangat. Dia kecil je. Kita kalau guna pun selalu value dia kita setkan paling kecil lah. Sebab dia macam offset. Mungkin satu contoh yang saya boleh bagi, umpama dia macam error tu datang dari luar lah. Datang dari luar. Contohnya kita bawa motor. Contoh kita bawa motor dekat jambatan Pulau Pinang lah contohnya. So dekat situ angin kuat sikit. Okay, angin kuat. Jadi bila kita bawa motor and then angin tolak kita secara secara autonya kita akan macam lawan balik. Walaupun tu jalan straight. Okay, jambatan tu straight je. Tapi kita macam bagi daya kita berlawanan sikit dengan tolakan angin tu kan. Yang tu kita panggil integral lah. Salah satu contoh integral. Dia macam offset sikit, kita bagi daya. Tapi untuk line following robot, selalunya saya jarang gunalah integral. Ataupun kalau guna, dia punya value selalunya kecil sangat. Okay. Dan yang derivative, bawah sekali derivative. Derivative, dia lebih pada dia check balik error yang lepas. Okay, dia nak study balik perbezaan error lepas dengan error sekarang. Okay, contohnya macam saya bagi tahu tadi, robot, kita buat line following robot, bila robot tu terkeluar banyak, error dia besar. Okay, error dia besar. And then kita nak cepat robot tu masuk, kita bagi speed laju sikit lah kan. Jadi and then dia check balik sensor. Okay, error dah makin kecil. Jadi yang derivative tu dia akan bandingkan error yang sebelumnya dan error yang sekarang. Jadi kalau error tu dah semakin kecil, dia akan control lah. Maksudnya jangan kasih overshoot. Jangan kasih overshoot supaya dia tak terlajak keluar sebelah sana pula. Jadi yang tu tujuan derivative lah. Ini explanation yang mudah lah daripada saya explain formula ni kan, yang ada itulah integral ada melibatkan integral and then derivative. Okay. Dan apabila kita dapat semua ni, kita akan ada, kita panggil gain. Gain, dia punya pemberat dia. Boleh nampak dekat sini, E ni merujuk pada error. Okay. Yang K ni adalah gain. Kita nak apa, dia macam multiply lah, dia pemberat dia, kita nak kali berapa. Yang ni kita kena tune lah, kita kena tune and then dapat satu nilai yang paling okey lah. Okay. And then kita tengok output pada motor robot tu, dia punya movement. Dan apabila kita dah kali semua dengan gain, dan kita akan tambah semua PI dengan D, dan baru kita daripada value dekat sini, barulah kita buat decision pada control motor lah. Okay, proses. Dan
robot pun akan start bergerak kan, and then dia akan baca balik sensor dan bandingkan error dan juga set point. Okay, dia bandingkan actual position dan juga set point. So dapat error, and then dia repeat balik lah, masuk balik formula tu. Okay, jadi ini contoh kalau kita nak tulis coding. Yang ni general sajalah, kalau anda copy paste ni mungkin error lah. Okay, sebab ni saya nak tunjukkan konsep dia je. Okay, sebagai contoh macam ni, ADC set point. Okay, yang ni saya set 50, sama macam merujuk ni lah, kita set dia punya set point 50. Kita nak robot tu macam ni keadaan dia dekat line. Okay, sentiasa berada di tengah-tengah line. Jadi set point dia 50. Kemudian yang ni adalah ADC maker line analog read. So yang ni menggunakan sensor yang saya tunjukkan tadi. Dia boleh baca analog. Analog ni ada range of value lah, bukan sekadar high atau low saja. Okay, dan dia akan return satu nilai. Kita assume lah nilai dia lebih kurang sama macam 0 sampai 100 tadi. Okay, daripada nilai ni boleh nampak proportional yang pertama. Kita punya satu parameter yang pertama adalah proportional, adalah ADC maker line. Ni ADC maker line yang kita dapat daripada analog, daripada sensor, tolak dengan ADC set point. Okay, jadi yang ni error tu memang kita terus pass pada proportional punya variables lah. Okay, terus pass, dia memang straight dengan error. Kemudian yang kedua adalah derivative. Okay, adalah derivative. Derivative adalah proportional tolak last proportional. Proportional ni tadi apa? Error lah kan? Error kan? Dan tolak last proportional. Last proportional merujuk pada error sebelumnya. Masa first run, last proportional tu tak ada lagi lah. Bila dah dia repeat 2-3 kali, pusing, dia akan ada last proportional. Contohnya dekat sini, selepas derivative ni, dia start rekodkan last proportional sama dengan proportional. Dia rekodkan nilai yang error sekarang tu, dia terus masukkan last proportional untuk digunakan pada next round di derivative ni. Dan kalau perasan tak ada integral, saya tak gunakan integral lah dekat sini. Sebab integral tu macam saya cakap tadi, untuk line following robot sangat kurang lah digunakan. Kalau guna pun value dia kecil sangat. So nak mudah, kita tak payah guna. Kita assume dia kosong lah. Dan kita boleh fokus pada dua variable ni saja, proportional dan juga derivative. Okay, ni power difference. Power difference ni dah mewakili gain. Nampak ni, dia ada perkali. Proportional ada perkali dia. Yang KP tu, kalau tengok balik dekat sini, ni KP, dia punya gain. Dan juga derivative KD, dia punya gain. So, yang ni dah siap tambah sekali. Dah siap tambah, maksudnya dia dah darab ni dan tambah dekat sini. So, terus dapat value dekat area sini lah. Okay. Nilai gain. Nilai gain ni yang kita kena main. Kita kena try, and then kita tengok output pada robot tu sendiri, dia punya movement dia. Memang pada permulaan selalunya memang akan ambil masa lah. Sebab dia tak ada satu nilai yang semua orang boleh guna. Tak ada. Dia bergantung pada design robot tu. Melainkan kalau contoh kita beli, semua orang guna robot ni, sebab design dia memang fix macam ni, jarak antara tayar dengan sensor. Okay, and then dia dah buat formula siap-siap yang boleh sesuai dengan robot ni. Yang tu tak ada masalah lah. Tapi kalau kita bina robot sendiri, kawan kita punya jarak antara motor dengan sensor mungkin lain dengan kita, and then jarak antara dua tayar tu pun ada efek. Semua ada efek. Jadi kita boleh try and error. Selalunya kita buat satu-satu. Contohnya kita fokus pada proportional dulu. Kita kali dengan 2. Contohnya kita kalikan dengan 2. Derivative kita tak payah dulu. Kita tulis derivative je. Kita tak payah letak dulu dia punya gain. And then kita tengok dia punya pergerakan robot macam mana. Okay. And then bila kita tengoklah pergerakan. Kalau kita start dengan proportional, selalunya robot tu akan ular sikit. Ada macam ular sikit. Okay.
and then kita naikkan gain derivative supaya ular tu dia kurang. Dia smooth lagi lah. So kita kena tengok dekat situ. Ni salah satu contoh yang saya ada buat. Nanti saya akan kongsikan tutorial yang ni. Okay, sebab ni saya ambil daripada tutorial yang saya buat tahun 2019 lah, sebelum PKP lagi. Okay, jadi yang pentingnya sampai sini, power difference, sebab kita dah dapat sampai sini lah. Dan seterusnya bahagian proses ni lebih pada kita nak tetapkan speed dekat motor. Yang tu agak straightforward je. Kita just pass value tu pada motor lah. Dekat sini saya ada letak macam cap lah. Cap maksudnya dia tak boleh lebih daripada maximum speed untuk motor tu. Dan ini saya paskan value tu pada motor lah. Okay, ada dia punya, daripada hasil power difference ni saya boleh pass untuk nak gerakkan, nak control motor yang belah mana, belah kiri ke belah kanan. Sebab kita akan control salah satu je. Sebab contoh kalau robot tu kiri, okay, kita nak control speed yang sebelah tayar kiri, motor kiri, untuk nak laju macam mana, nak tolak balik robot tu masuk. Macam tu, kita just control salah satu. So boleh perasan dekat sini power difference ni hanya apply pada salah satu motor sajalah. Dan hasil daripada daripada sini kita terus pass pada yang ni, just satu function sajalah untuk nak control robot tu, motor kiri dan motor kanan. Okay, nak pass pada speed motor tu. Jadi dekat sini baru kita tengok dia punya movement macam mana, dan kita try improve dekat sini lah dia punya gain, so okay ke tak. Okay, so mungkin memang pening sikit dekat PID ni, tapi once dah faham cara guna dia, memang kalau tak guna PID ni memang rasa robot tu tak cantik lah, dia punya pergerakan dia. Memang kena guna PID baru cantik. Okay, jap saya cari dia punya tutorial dia. Ni. So saya share dekat dalam chat kalau nak tengok. Tapi ni saya guna ESP32 Memang program menggunakan Arduino IDE lagi, tapi controller dia lain lah, ESP32. Dan controller ni pun dah susah sikit nak cari. Tapi konsep dia ada dekat situ lah, konsep dia boleh guna. Okay. Ini contoh coding yang penuh lah, coding Arduino. So mungkin kalau nak guna dekat Arduino Uno, ada lain sikit lah, ada kena tulis lain sikit sebab ni controller lain. Tapi boleh tengok line by line dan fahamkan lah. Video pun ada dekat sini, boleh play and then tengok dia punya movement robot tu macam mana. Saya tak boleh play, nanti dia lag dekat video ni lag. So siapa yang ada internet tu boleh terus tengok, boleh tonton video ni. Okay, so setakat sekarang ada apa-apa soalan tak? Sebab kita dah habis dah, saya dah cover sampai PID. So yang last kali Q&A lah kalau ada apa-apa soalan. Ini saya punya contact, boleh scan QR situ and then boleh message saya di Telegram lah. Saya prefer gunakan Telegram. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Nak tanya, tadi yang link coding untuk yang Tuan bagi tadi tu memang tak boleh pakai untuk Arduino Uno kan? Tak boleh guna straight lah sebab ada function yang Arduino Uno tak support. Macam ni kan, LED attach pin ni, Arduino sepatutnya dia kena tulis analog write kalau tak silap lah. And then saya rasa pun tu lah kena verify balik lah. Tapi yang ni saya tulis memang untuk ESP32 lah.
Okey, ada apa-apa soalan? Saya open. Mungkin saya open sampai 11.50. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh habislah. Sekarang 11.42, ada lagi 8 minit. Boleh je nak kalau nak save contact ni, boleh message saya dulu. Say hi ke apa ke. Nanti nak tanya soalan senang. Okey, sementara tu mungkin saya boleh kongsikan juga pertandingan lah kalau berminat Ni pertandingan RBTX Challenge. Semalam dia baru rasmikan. Ini daripada Petroscience Tahu tak Petroscience ni apa? Yang ada dekat KLCC tu. So dia ada beberapa kategori pertandingan. Robot Racer, ni robot untuk follow line. Jadi dia ada kategori, dalam Robot Racer ada kategori lagi. Junior untuk 7 hingga 12 tahun. Kemudian Advance 13 hingga 17 tahun. Dan last sekali Open. Open ni siapa-siapa pun boleh. Saya rasa memang kena join Open lah. Okay. Anda semua kena join Open lah kalau nak join lah Sebab umur tu semua dah lebih 17 kan. Ke ada lagi 17 tahun sini. So kena join Open. Kalau join barang dia disediakan ke atau macam mana? Tak, kena buat sendiri. Semua dari sendiri. Dekat sini ada rules and regulation. Jom kita tengok. Saya pun baru tengok ni sebab dia baru launch semalam. Boleh join lah. Dia kalau tak silap team consists below 18 years. Oh, dia tak ada spesifik berapa orang untuk satu team. Tapi saya rasa boleh je nak join lebih daripada seorang untuk satu team. So bolehlah join dengan kawan-kawan ke. Okay, ni dia punya rules and regulation. Selalu kita tengok sini lah. General rules online. Okay, participant. Tak ada apa. Nanti bacalah, banyak pula dia punya rules ni. Kena hantar ni lah, kena buat video. Okay, ni apa dia punya challenge, speed bump. Oh, speed hump. Ni apa ni? Oh, okay, macam ni. Ni dia punya track dia. Start. And then macam ni. Ini memang mencabar ni, susah. Kalau curve macam ni okey lagi. Bila dia dah start 90 degrees ni dah mencabar sikit, tapi okey lagi lah. Bila dah start sini dah lagi susah lah, dah makin tajam And then bila bulat ni pun kena buat decision supaya dia taklah sampai pusing patah balik pergi belakang, kena ke depan. And then ada satu pembaris. Yang ini track ni dia ada bagi file dia, and then kita boleh print lah untuk practice. Ini size robot 200mm, lebih kurang 20 cm lah, 20 cm lebar, 20 cm panjang. Tinggi tak kisah. Kenapa tinggi tak kisah? Sebab bila orang design line following robot ni, dia nak paling rendah yang boleh lah. Kalau kita tengok sama lah macam F1 kan, kita nak lagi rendah lah. Makin tinggi makin susah nak control. Untuk nak control laju
Ada banyak lagi ni, boleh baca. And then boleh tengok ada video-video yang lepas. Boleh search dekat YouTube RBTX 2022. Ada video yang lepas. And then saya cuba cari saya pun ada join sebenarnya. Tapi saya join bukan untuk menang lah. Peserta lain memang robot dia laju sangat lah. Saya join dengan dengan anak saya saja je, join suka-suka. Mana? Saya nak cari. Sekejap, saya cari. Saya ada post dekat TikTok. Semua ada TikTok kan sini kan? Sekarang zaman TikTok. Ini robot tracer kami. Robot ini saya share kat dalam chat. Tu betul tak? Itulah robot yang saya join suka-suka lah dengan anak saya. Masa tu PKP lagi kan, tak boleh keluar kan. Tapi tu tahun 2021 kalau tak silap. Tahun lepas macam tak ada join. ini robot tracer kami. 2021 betul lah. Okey, jadi ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, saya rasa kita boleh habis di sini. Boleh message saya lah. Tadi saya punya contact kalau ada apa-apa nak tanya. Kemudian boleh message saya dekat sini, Telegram. Okey. Last call kalau ada apa-apa soalan. Okey, tak ada Jadi saya ucapkan terima kasih kerana bagi peluang lah untuk saya buat sharing, dan semoga dapat develop mobile robot tu dan dapat knowledge lah dari situ. Kalau rajin-rajin tu join lah pertandingan robotik, sebab bila kita join pertandingan tu dia punya feeling dia lain sikit berbanding dengan kita belajar and then end up just exam ataupun dapat markah. Join pertandingan tu feeling dia lain sikit. Join je suka-suka. Jangan expect nak menang lah. Kalau menang tu bonus. Yang penting adalah experience lah semasa kita nak join tu. Okay, jadi sampai sini dulu. Anda boleh left lah. Kalau nak left boleh je, tak ada masalah. Saya akan tunggu sekejap lagi. Okay, bye bye semua. Terima kasih. Sama. Thank you, sir. 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 Ni recording nanti akan share kan? Ya, betul. Thank you, sir. Terima kasih.